wassalatu wassalamu mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 21 baris atas sekali. Muka surat 21 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan apabila lazimlah lemah keduanya kedua Tuhan, jikalau fardu takdir ada dua Tuhan, maka lemah kedua-dua Tuhan. Dan apabila lazimlah lemah keduanya kedua Tuhan pada satu mungkin, pada satu mungkin itu, nescaya lazim pula lemah keduanya kedua Tuhan pada sekalian mungkin, kerana tiada ada berlainan satu mungkin dan sekalian mungkin. Terdahulunya fardu takdir ada dua Tuhan. Kedua-dua Tuhan ada kudrah masing-masing. Kemudian kudrah masing-masing itu menjadikan kudrah Tuhan yang pertama menjadikan kudrah Tuhan yang kedua menjadikan. Kalau fardu takdir seumpama tu, maka tidak akan dapat sesuatu daripada alam, sebab akan jadi dua Tuhan tu lemah. Lemah dengan bahawa kalaulah dua Tuhan tu buat secara berasingan, hak ni buat perbuatan dia, hak ni buat perbuatan dia, jadi kedua-dua jadi lemah, sebab bukan kesemuanya perbuatan satu Tuhan. Yang mana Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan yang esa. Semua yang berlaku adalah perbuatan Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni panjang ni dalil wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Yang mana dalil wahdaniyah ni seperti dalil bagi sifat kudrah. Ni baru sifat yang dalil bagi sifat yang keenam baru ni, sifat wahdaniyah. Dia nak sama dengan dalil sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Jadi kalaulah Allah tidak bersifat kudrah, berarti Allah lemah, maka tak ada sesuatu daripada alam ni, tak ada makhluk. Itu kita dengar pepahang lalu dah. Tapi wahdaniyah ni dalil yang sama. Kalau Allah Ta'ala tidak esa, berarti Tuhan berbilang, maka tiada diperoleh sesuatu daripada alam. Tak ada makhluk ni, sebab jadi lemah kedua-dua Tuhan. Jadi lemah kedua-duanya. Bukan tak ada sifat kudrah lemah, bahkan tidak esa pun lemah juga. Maka dia pun menghuraikan panjang huraian ni. Yang mana dalil yang panjang perinci seumpama ni bukan fardu ain, fardu kifayah.
Tapi perincian dalil wahdaniyah ni sudah dibicara dahulu ketika memperincikan pembicaraan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala dahulu. Jadi walaupun perincian dalil wahdanil fardu kifayah, tapi dia sudah dipergi kepada perincian dalil sifat kudrah. Perincian dia pergi pada perincian sifat kudrah. Jadi perincian sifat 20 memang fardu ain. Perincian dalil fardu kifayah. Ini kita sebut dah minggu lepas ni. Sifat 20 wajib mengetahui serta berpegang secara perinci, tafsil, secara detail, secara halusi. Dalil bagi sifat 20 adalah dalil ijmal, dalil ringkas. Dalil tafsir, dalil perinci fardu kifayah. Jadi di sini dalil perincian sifat wahdaniyah ni fardu kifayah. Tapi perincian dalil wahdaniyah ni lah terdahulunya perincian ketika membicarakan sifat kudrah. Jadi perincian pada membicarakan sifat kudrah memang fardu ain. Di sini mengulangi balik ya. Perincian dalil kepada perincian sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Pada ni. Jadi sebab dalam matan Ummul Barahim itu hak dalil fardu kifayah fardu ainnya. Hak dalam matan Ummul Barahim tu dalil wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat wahdaniyah, maka jikalau adalah Allah Subhanahu wa taala tidak esa, berarti berbilang nescaya tidak akan didapati suatu daripada alam kerana jatuh lemah. Jadi kerana jatuh lemah ni dia perlu perincian. Sebab lemah-lemah ni jikalau tidak bersifat dengan sifat kudrah. Sekarang ni dalil wahdaniyah, bukan dalil kudrah. Tiba-tiba dalil Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah, dalil akalnya jikalau Allah tidak esa, nescaya tidak akan didapati sesuatu daripada makhluk ni. Kerana bila Allah tidak esa, maka jadi lemah. Jadi lemah macam mana? Jadi lemah tu kalau tak ada kudrah. Ini dalil wahdaniyah. Perincian tu kata fardu kifayah, tapi perincian tu sudah perinci dahulu pada bicara sifat yang ketujuh, sifat kudrah, muka surat 8, muka surat 9. Itu perincian sifat kudrah yang fardu ain, bukan setakat fardu ain. Hak tu pergi kepada rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah tidak esa, Allah Taala tidak esa, makna ada dua Tuhan. Dua Tuhan ada kudrah asing-asing. Kudrah asing-asing menjadikan perbuatan asing-asing. Di situ dia panggil dua Tuhan berbilang pada zat. Dua kudrah pada zat Allah, kudrah pada zat Tuhan yang kedua dia panggil berbilang pada sifat. Kudrah Allah menjadikan perbuatannya, kudrah Tuhan yang kedua menjadikan perbuatannya, dipanggil berbilang pada perbuatan. Kalau berbilang pada tiga-tiga ni, maka nescaya tidak akan didapati suatu daripada alam kerana lemah. Ditunjuk dah dahulu bicara lemah. Nak menjadikan suatu jadi lemah, maka tak ada alam ni. Ni alam ni ada ni. Alam ni ada menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah menunjukkan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitnya sifat 20. Yang mana bicara sifat 20, asas kepada pembicaraan sifat 20 adalah wahdaniyah. Sebab pembicaraan sifat 20 ni mari daripada zahirnya sebagai orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah dipanggil kalimatut tauhid, iaitu wahdaniyah. Jadi asas punya sifat 20 ni wahdaniyah. Tapi kenapa ulama letak sifat yang keenam wahdaniyah?
Direka, disambung dengan sifat kudrah, iradah, ilmu. Tiga ni, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Kalau betul-betul faham tiga sifat ni, kemahlah rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini barakahnya susunan sifat 20. Apa kaitan antara wahdaniyah dengan kudrah? Kaitannya, kalau Allah yang maha kuasa, dalilnya ada makhluk ini menjadi dalil Allah esa. Dalil Allah maha kuasa ada makhluk ini. Ada makhluk ini menjadi dalil Allah maha kuasa. Allah maha kuasa ni lah menjadi dalil Allah Tuhan yang esa. Sebab kalau Allah bukan Tuhan yang esa pada zat, sifat dan perbuatan, berarti Allah tidak maha kuasa, jatuh lemah. Maka tak ada lah alam makhluk ini. Alam makhluk ini ada menjadi atas kekuasaan Allah, yang menjadi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali kaitan antara wahdaniyah pada perbuatan dengan sifat kudrah. Nak permati wahdaniyah pada perbuatan tu, mengesakan Allah pada perbuatan, sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak tu kena halusi molek. Kalau tidak mengesakan Allah pada perbuatan, sebaliknya berpegang ada perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, tak ada bahagian dalam agama. Tak ada. Semayang, puasa, zakat, haji, tak ada bahagian dalam agama kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bila mensyirikkan Allah pada perbuatan, bukan hanya mensyirikkan Allah pada perbuatan, berarti berpegang Allah lemah. Kalau ada perbuatan yang berlaku tu perbuatan Allah, Allah hanya mengetahui dan melihat, bukan Allah perbuat, mana kekuasaan Allah? Dan Allah jadikan makhluk, Allah serahlah sikit tugas kepada makhluk. Allah setakat mengetahui, melihat, sudahlah, berilah sikit kerjaan pada makhluk. Dah Allah buat dah makhluk kan. Allah jadikan makhluk ni, Allah berilah sikit kerjaan untuk makhluk. Kalau Allah jadikan makhluk dengan kekuasaan dan keesaan Allah, Allah jadikan makhluk dengan kehendak Allah. Dan kita dipanggil sengaja sengeleng Allah. Ada sengaja sengeleng. Kehendak tu sengaja sengeleng. Allah Ta'ala dengan kehendak Allah, sengaja sengeleng Allah, Allah menjadikan makhluk. Bukan makhluk minta. Bila Allah sengaja sengeleng menjadikan makhluk dengan kekuasaan Allah yang Maha Esa, habislah Allah buat belaka. Allah dengan sengaja sengeleng buat makhluk. Kemudian kok depan tu, makhluklah buat pula. Allah hanya mengetahui, tengok sudah nah. Allah berilah sikit ke makhluk. Allah dengan sengaja sekalian nak buat makhluk. Lepas buat tak bersiap kerjaan, serah pada makhluk. Apa maksudnya? Lemah seumpama tu. Lemah seumpama tu. Apa yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi syan. Sepanjang masa, setiap masa Allah Taala dalam pekerjaan. Mana dalam pekerjaan? Semua yang berlaku tu pekerjaan perbuatan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa pada perbuatan. Sebab dah faham gitu. Dah Allah jadi dah makhluk. Makhluk yang telah jadikan bukan kosong. Bukan kosong. Hak Allah Ta'ala jadikan kosong, kosonglah. Yang telah jadikan tak kosong macam manusia. Ada otak lagi, ada tenaga lagi, ada deria lagi. Bukan Allah jadikan manusia ni umpama patung wayang kulit, ataupun umpama patung hak kanak-kanak bermain-main tu. Kalau Allah jadikan umpama patung wayang kulit, tak ada apalah, sebab dia tak ada apa pun dia. Allah jadikan manusia ni ada otak, ada tenaga, ada deria. Lepas tu
Allah jadikan otak, Allah jadikan tenaga diri. Allah serahlah pada otak yang fikir sendiri, tak payah Allah buat dah. Allah serah pada tenaga yang gerak dan sendiri, buat dah. Allah serahlah kepada diri mata melihat, diri mendengar, Allah tak buat dah. Sebab Allah jadi dalam makhluk ni ada isi, ada kandungan dalam makhluk ni. Jadi Allah Ta'ala lemah seumpama tu. Allah jadikan otak di manusia, berfikir tetap Allah yang jadikan. Allah jadikan tenaga di manusia, gerak diam tetap Allah jadikan. Allah akan jadikan diri lihat di mata, saat melihat Allah yang jadikan. Itu baru Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang maha esa. Sebab apa? Sebab Allah buat segala-gala ni dengan sengaja sengeleng Allah. Siaplah perbuatan Allah belaka. Atau pegangan kita. Itulah rukun iman yang keenam. Sekalian qada qada. Kemudian nak mengesakan Allah pada perbuatan. Bukannya payah. Faham? Mudah je. Payah mula-mula. Tapi ada ilmu yang memang payah. Siapa ke kita faham pun, kita akui payah. Ni tak payah. Payah apa? Sekalian qada-qada. Hak Tuhan belaka. Dah kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Dan pilihan dan perbuatan duduk mana? Qada-qada lah. Serasian qada-qada kan? Sekata je lah. Jadi berpegang ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya tak ada. Dan memanglah tak ada. Kita ada dosa. Sebab qada-qada belaka. Berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba tak ada hakiki. Nak ada kat mana dah sekalian qada-qada. Lepas tu, walaupun tak ada wajib berpegang ada. Sebab Quran sandar pada hamba. Kenapa Quran sandar pada hamba walau hakikinya hamba tak ada pilihan dan perbuatan? Dia tanyalah kejap Allah Ta'ala. Kat tu je lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah atau sandar kepada kami hamba yang sembah akan Allah. Maka wajib berpeganglah kami ni ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami tetap balik kepada sekalian qada-qada. Diri pilihan hamba tu qada-qada. Diri gerak dia yang usaha hamba tu lah qada-qada. Gitu je lah. Bukannya payah. Hak payah tu hak lama berpegang dengan akidah yang terpesong. Berpegang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Berpegang Allah lemah kalau seumpama tu. Tidak berpegang keesaan Allah pada perbuatan. Tidak berpegang sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya berpegang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Berpegang Allah lemah. Tak ada bahagian langsung ni. Pegangan sesat seumpama ni bermula daripada umur baligh. Hak tu kok. Payah kemudian. Bukan ilmu tu payah. Payah nak balik semula. Sebab apa? Sebab pegangan salah sangat-sangat. Puncanya apa? Tidak memperhalusi kaedah sifat 20. Ni kita perhalusi kaedah sifat 20. Dahulu bicara dah sifat wajib. Wahdaniyah qudrah. Bicara dah dahulunya sifat mustahil. Lawang kepada wahdaniyah lawan qudrah. Ni yang tiga pula. Dalil ni pula ni. Berapa lapis dah kitab kita ni berulang-ulang. Dahulu masa bicara sifat qudrah dahulu, panjang sangat-sangat dah lah dahulu. Bicara bab umum ta'alluq qudrah Allah surat 8-9 dahulu. Sebelum tu bicara bab wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan. Panjang bicara. Pergi pada sifat yang mustahil, lawan pada sifat wahdaniyah, sifat mustahil lawan pada sifat qudrah. Panjang bicara. Dahulu di manakah lemah? Lemah Allah Ta'ala ni jikalau ada sesuatu yang berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah. Berarti Allah lemah. Lalu dah. Dahulu. Dua kali. Bicara sifat wajib sekali. Kemudian pergi kepada sifat yang mustahil. Kemudian sekarang ni masuk kepada dalil. Sekarang masuk pada dalil. Makna berapa kali dah ni? Dalil sekarang dalil wahdaniyah, bukan dalil qudrah lagi ni. Dalil ni dalil wahdaniyah, bukan dalil qudrah.
Nanti masuk dalil wahdaniyah pula nanti. Yang dalil kudrah pula nanti. Ini dalil wahdaniyah. Panjang dah bicara. Dan apabila lemah dan apabila lazim dah lemah keduanya, kedua Tuhan. Fardu takdir kalau dua Tuhan, lemah pada satu mungkin. Itu nescaya lazim pula lemah keduanya, kedua Tuhan, fardu takdir pada sekalian mungkin. Kalau satu perbuatan tu Allah Ta'ala lemah, hal lain pun Allah Ta'ala lemah jugalah. Apa lemah? Dengan bahawa bukan Allah yang perbuat. Satu perkara ni bukan Allah yang perbuat. Lemah Allah Ta'ala. Hal lain pun Allah lemah jugalah jadinya. Kerana tiada ada berlainannya. Tak ada berlainan antara satu mungkin dengan sekalian mungkin yang lain. Sama je. Apa makna Allah lemah pada satu mungkin? Ada satu perkara yang berlaku yang bukan perbuatan Allah lemah. Berarti hal lain pun lemah jugalah. Atau mustahil sama sekali. Kalau lemah, tak ada alam ini. Tapi alam ini ada depan mata kita. Dalil Allah Maha Kuasa. Bila Allah Maha Kuasa, Allah kuasa segala-gala perkara. Semua yang berlaku datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdetik di hati kita pun kekuasaan Allah. Berkelip mata kita, bergerak nadi kita pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian itu, yang demikian lemah ni, pada sekalian mungkin ni, melazimkan mustahil wujud sekalian yang baharu. Kalau lemah Allah Ta'ala, lemah kedua Tuhan pada sekalian mungkin, melazimkan mustahil wujud sekalian yang baharu. Tak ada makhluk lah. Sekalian yang baharu ni makhluk lah. Dan ini melazimkan sekalian makhluk, sekalian yang baharu ni mustahil pula. Kerana menyalahi akan dia, akan ini akan melazimkan mustahil wujud sekalian yang baharu ni oleh pendapat yang lima. Oleh pendapat yang lima. Pendapat ni bukan pendapat ulama' ni. Pendapat ni pendapat ulama' dah. Pendapat yang lima ni al-hawasul khams. Panca indera yang lima. Mata, panca indera lihat, dengar, rasa, bau dan sentuh. Jadi kalaulah sekalian yang baharu ni tak ada, menyalahilah dengan pendapat yang lima. Tu kita nampak dengan mata lendir tu ada. Kita dengar tu, kita rasa tu, kita bau tu, kita sentuh tu ada tu kan. Ada tu dia dalil. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Sebab kalau Allah kedua Tuhan ni lemah daripada mustahil wujud sekalian yang baharu dah. Tuhan lemah. Tak ada lah, tak ada makhluk. Tak ada makhluk macam mana hak kita duk lihat, duk dengar. Mana menyalahi akan dia oleh pendapat yang lima. Biasa kitabnya menyalahi akan musyahadah dengan pandangan mata. Dia mari satu je. Pendapat yang lima tu, panca indera yang lima tu dia mari satu je. Kalau makhluk ni tak ada, mustahil sebab makhluk ni ada dengan musyahadah, dengan pandangan mata lendir. Bila makhluk ni ada, pasti Tuhan tu Maha Kuasa. Bila Tuhan Maha Kuasa, pastilah Tuhan Esa pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Tak panggil lerek, apa panggil ni? Lerek lah. Satu. Ni bicara bab pegangan. Dia tak boleh nak bicara bab sepitah lalu. Sepitah lalu je. Rekas-rekas sudahlah. Tak sudut panjang-panjang. Tengok ni kitab. Satu. Hak tulis je. Tapi dia cuma naik. Dan apabila ni satu ni. Dan apabila nyatalah bagimu wajib lemah keduanya, kedua Tuhan serta muwafaqah, serta berpakat. Yang dahulu ni dua Tuhan ni ada dua kudrah. Kedua kudrah menjadikan
Kalau berpakat, berpakat lemah tak dikira kalau berpakat. Kalau berpakat lemah. Sebab apa? Sebab Tuhan apa gitu? Pekerjaan nak pakat belaka. Kan nak sekarang dahulu bicara dua Tuhan yang ada kudrah masing-masing, yang ada af'al perbuatan masing-masing, dia pakat. Kalau dua Tuhan pakat, dua-dua lemah. Dua-dua lemah. Tak ada alam ini mustahil. Sebab alam ini ada dengan pendapat yang 5, panca indera yang 5. Kalau muwafaqah pun lemah dah. Muwafaqah ni pakat ni, lemah dah. Ni pakat dua Tuhan ni. Kalau pakat perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, lagilah lemah Tuhan. Jadi sama dengan makhluk lah. Perbuatan Allah bekerja sama dengan perbuatan makhluk. Apa tak ada orang bicara gitunya? Bicara dalam pengajaran ni. Dalam TV lagi bicara ni. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran. Sebab apa Quran kata kami? Kerana berpakat perbuatan Allah dengan perbuatan Jibril. Dia kata gitu. Kami itu kami Allah Ta'ala. Bukan kami ni Allah dengan malaikat Jibril. Dia urang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turun Al-Quran. Sebab apa Tuhan kata kami? Tak kata aku. Sebab kami itu berpakat daripada Allah Ta'ala dengan Jibril. Dan TV aja gitu. Kenapa dalam Quran menyebut kami menumbuh tumbuh-tumbuhan? Kenapa kata kami? Sebab kami di situ berpakat perbuatan Allah dengan perbuatan pekebun, petani. Gitu ya. Jadi kami menumbuhkan. Sebab apa Tuhan kata kami? Sebab di situ perbuatan Allah dan perbuatan petani. Pakat situ, pakat. Ini ni pakat dua Tuhan ni, dua-dua jadi lemah. Ini pakat Tuhan dengan makhluk. Sama dengan itulah ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasir, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata kafir ketika engkau lontar. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Tengok tu. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir dalam peperangan Hunain dengan Puak Hawazin tu selepas pembukaan kota Mekah tu. Quran kata tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Engkau lontar. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir dalam kafir. Sebab apa Tuhan kata ketika engkau lontar? Sebab di situ bekerjasama antara perbuatan Nabi dengan perbuatan Allah. Dihuraikan bekerjasama. Izramaita ketika engkau lontar ya Muhammad. Engkau lontar. Tapi bukan engkau seorang ya Muhammad. Walakinallahu harama, tetapi Allah Ta'ala yang memasukkan masing-masing kafir dengan bahawa perbuatan Nabi dengan perbuatan Allah dipakat. Ni ayat Quran yang sama ni. Kita ahli sunnah berpegang ayat Quran yang sama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallahu harama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad pada hakiki iz ramaita ketika kau lontar pada zahir je. Majazi je letak je. Hakikinya walakinallahu harama, tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir mata orang kafir. Tapi Quran kata izramaita, pada zahirnya Nabi yang melontar. Maka wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, Nabi ada pilihan dan perbuatan, ada melontar. Pada zahir je. Hakikinya dah Allah Ta'ala, bukan perbuatan Nabi. Tapi Tuhan kata izramaita ketika melontar. Tuhan sandar pada Nabi tu pada zahir. Ni kita ahli sunnah jemaah. Hak sesak pula dia ambil ayat yang sama, Tuhan pakat. Pakat. Maknanya bukan Allah Ta'ala yang masukkan masuk orang kafir sendiri. Bukan Nabi yang masukkan pasir mata orang kafir sendiri. Tapi di situ bekerjasama antara perbuatan Allah dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Pakat.
Ni ceramah dah TV ni. Bukan ceramah masjid biasa-biasa. Macam sebut semua-semua lah. Salah pegangan dalam TV, dia habis begitu je. Salah bab pekoh dalam TV, segera diperbetulkan. Itu menjadi kewajipan lah bagi mereka yang tahu. Memperbetulkan kalau ada kesalahan TV dalam bab pekoh. Tapi ada segera ada yang memperbetulkan. Kalau salah bab pegangan, dia habis gitu je. Dia habis gitu je. Pakat tu bukan antara dua Tuhan. Sebab orang Islam ni pasti berpegang hanya Allah Tuhan yang esa. Tapi esa pada zat sahaja. Perbuatan tidak esa. Ni cerita dua Tuhan ni. Dua Tuhan ni. Dua-dua pakat. Dan apabila nyatalah bagimu wajib lemah. Mesti lemah. Kedua-dua Tuhan serta muwafaqah serta pakat. Pakat pun lemah dah. Tuhan apa? Pakat buat. Ini pakat sama Tuhan ni. Bukan pakat Tuhan dengan makhluk. Lemah dah. Maka serta bersalah-salahan terlebih sangat nyata. Kalau bersalah-salahan. Bersalah-salahan ni contohnya berlawanan lah. Berlawanan. Bersalah-salahan ni membuat faham lah. Satu Tuhan buat, satu Tuhan putus, satu Tuhan buat semula, Tuhan ni putus pula. Sama telah lah lemah. Kalau secara bersalah-salahan, secara muwafaqah, secara berpakat pun lemah dah. Maka serta bersalah-salahan terlebih sangat nyata lemah dia. Dan dengan ini, dengan dalil wahdaniyah ni, bahawa esa Allah pada zat sifat perbuatan. Kalau tidak esa pada zat sifat perbuatan, tak ada satu dia makhluk sebab jadi lemah. Dalil wahdaniyah panjang ni lah. Itu ini. Dan dengan ini, dengan dalil wahdaniyah ni, hak panjang bicara tu, diketahui bahawasanya tiada memberi bekas bagi kudrah kita. Tadi bekas ni pada suatu daripada perbuatan kita. Digi dah. Digi kepada kudrah kita. Ni kudrah hadisah, kudrah yang bahawa ada di kita ni. Dalil tadi kalau dua Tuhan. Tuhan yang pertama ada kudrah dia. Tuhan yang kedua ada kudrah dia. Berbilang pada sifat. Kudrah Tuhan yang pertama buat satu perbuatan. Kudrah Tuhan yang kedua buat satu perbuatan. Buat secara pakat. Lemah. Lemah tak ada alam. Kalau secara bersalahan, lagilah lemah. Itu bicara dua Tuhan. Dua kudrah bagi Tuhan. Dua perbuatan bagi Tuhan. Hak ni pula nak pergi kepada kudrah kita. Bukan Tuhan. Kudrah kita. Hak tadi kudrah Tuhan satu, Tuhan yang kedua. Jadi ada dua kudrah, Tuhan yang satu, Tuhan yang kedua. Lemah dah. Ada dua perbuatan yang berasingkan. Lemah dah. Dan dengan ini, dengan dalil wadah hak panjang ni, diketahui bahawa tiada memberi bekas bagi kudrah kita. Tiada bekas pada suatu daripada perbuatan kita. Dan jika memberi bekas kudrah kita ini, umpamanya misalnya, nescaya lazimlah Allah Ta'ala tiada esa ia Allah pada perbuatannya. Sebarang telah terlalu bicara. Kalau tidak esa pada perbuatan, lemah Tuhan. Kalau tidak esa pada perbuatan, lemahlah. Maka di sini dalil wahdaniyah. Dia tarik pula. Dia ketahui dia dalil wahdan. Dengan dalil wahdaniyah dia ketahui bahawasanya tiada bekas bagi kudrah kita pada suatu perbuatan kita. Dan jika bekas kudrah kita ini umpamanya, misalnya, nescaya lazimlah Allah Ta'ala tiada esa ia pada perbuatannya.
Pertimbangan atas tu dahulu bicara. Tak ada esa pada perbuatan lah. Mana bicara? Dahulu pada bicara wahdaniyah pada perbuatan dahulu. Kena bicara pula pada Musa 9 tu. Bicara pada Musa 9 tu kan. Apa yang berlaku? Kesemuanya perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Termasuk perbuatan kita yang ikhtiari pun Allah yang perbuat. Perbuatan itu bekas sama sekali. Termasuk dahulu bicara hak wahdaniyah pada perbuatan dahulu. Kalaulah kudrah hamba, kudrah yang baharu, dia memberi bekas, nescaya tiada esa Allah Ta'ala pada perbuatan. Tiada esa Allah Ta'ala pada perbuatan. Kita hak kudrah kita bekas ni, ini qadariyah. Qadariyah, kudrah kita bekas. Sekarang macam sebut tadilah, Allah jadikan hamba ni bukan kosong. Allah letak keupayaan di otak untuk memikir, memutuskan. Allah letak kudrah tenaga di tubuh untuk gerak diam. Tiba-tiba hak ada di kita otak serta kudrah di kita bekas. Mana? Memikir, memilih sendiri, bukan pada perbuatannya. Jadi apa? Perbuatan Allah bukan perbuatan Allah sekaliannya. Hak berlaku di kita ni perbuatan hamba sendiri. Itu dia Mu'tazilah Qadariyah. Jadi perbuatan hamba ni, pilihan daripada hamba ni hanya pada zahir, bukan hakiki. Hanya pada zahir, bukan hakiki. Tahu mana ni? Tahu daripada hak dalil wahdaniyah ni lah. Keesaan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Dengan ini, dengan dalil ni, diketahui bahawasanya tiada bekas bagi kudrah kita. Ni kudrah kita ni. Tiada bekas pada suatu dan perbuatan kita. Tak ada bekas. Kalau ada bekas, jadi tiada esa pada perbuatan. Kalau tidak esa, jadi lemah. Bila lemah, tak ada alam ini. Alam ini ada, itu dalil Allah Maha Kuasa, dalil Allah esa pada zat, sifat dan perbuatan. Pada zahirnya, gerak diam ni kerana kita bertenaga. Bila Tuhan tarik kudrah kita, kita akan jadi tak boleh nak buat apa. Tu pada zahir. Zahir dia gitulah. Kita bercakap pun sama juga. Alhamdulillah. Sekarang ni kembali bertenaga sedikit. Bila bertenaga sedikit ni, boleh buat sendiri dah lah. Sebelum tu bertolong. Bila tenaga tu kembali pulih macam biasa, maka kita akan meneruskan kehidupan kita macam biasa. Kan nyata kan, pada masa Tuhan tarik kudrah, tak boleh nak buat apa. Tuhan beri kudrah sikit-sikit, boleh buat sikit-sikit. Tuhan kembalikan kudrah tenaga macam asal, kita boleh hidup macam biasa. Sebab apa? Sebab ada kudrah di kita. Tu pada zahir. Itu yang kita duk cakap. Tapi pegangan kitanya, keesaan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Walaupun Allah letak kudrah pada kita, gerak diam kita tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esa. Kalau bukan perbuatan Allah, tidak esa pada zat, sifat dan perbuatan, nescaya tak ada alam ini. Sebab jatuh jadi lemah. Tak lemah gitu. Allah letak kudrah di hamba. Kemudian gerak dia hamba bukan Allah buat. Atau kata wakil-wakil, Allah serahlah. Dan Allah letak dah kudrah pada hamba. Kudrah hamba lah yang beri bekas. Lepas tu Allah mengetahui, melihat saja. Kuasa seumpama tu Allah Ta'ala. Tadi kan Allah menjadikan segala-gala ni dengan sengaja sengeleng Allah. Allah jadikan Allah yang buat segala-galanya. Itu Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang esa. Tiba-tiba Allah buat manusia dengan sengaja sekalian Allah. Allah letak tenaga di manusia dengan sengaja sekalian Allah. Bukan kita minta. Lepas tu, okey,
Tenaga kita lah, kudrah kita lah yang bekas. Jadi mana pun gitu, lemah Tuhan seumpama tu. Bila lemah, tak ada alam ini. Tak ada alam ini mustahil sebab ada depan mata kita. Itu dalil Allah tidak lemah, Allah Maha Kuasa. Dalil wahdaniyah. Sebab itulah Mu'tazilah Qadariyah, kudrah hamba yang bekas, memanglah pandangan muktamad tak hukum kafir. Hukum akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah. Tapi setengah pandangan, dia tak terima kata tak kafir. Tak terima kata tak kafir. Tak kafir apa lagi? Jadi hamba ni jadi Tuhan pula dah Dah. Itu perbuatan kudrah hamba, itu perbuatan kudrah hamba. Perbuatan-perbuatan ni Tuhan, kerjaan Tuhan. Jadi kalau itu perbuatan kudrah hamba, itu perbuatan kudrah hamba, hamba jadi Tuhan. Allah tak ada lemahnya seumpama tu. Tak kafir apa lagi? Hak pandangan yang kata kafir Qadariyah ni tak terima. Hak pandangan ulama yang kata dah. Jangan buat kafir, dah sebesar sudahlah. Sebab apa tak buat kafir? Sebab walaupun kudrah hamba yang bekas, kudrah tu bagaimana? Tuhan yang bubuh, Tuhan yang jadikan. Dia ada sikit dia ada kan? Dia ada berkait dengan perbuatan Allah. Tapi berkait dengan perbuatan Allah pun separuh je lah. Apa perbuatan Allahnya? Perbuatan Allah letak kudrah pada hamba. Lepas tu kudrah hamba lah yang sambung. Walaupun kudrah hamba yang buat, tapi kudrah hamba mari mana? Mari dah Allah yang buat. Dia ada kait dengan Allah Ta'ala. Jangan letak kafir lah. Iman dia masih lagi sah, tapi akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah, akidah yang sesat. Pi pandangan yang kata kafir, tak kafir apa lagi? Kalau kudrah hamba ni yang menjadikan hamba jadi Tuhan, Allah Ta'ala jadi lemah, tak kafir gitu? Berpegang Tuhan lemah, tak kafir? Hak kata kafir ni lah Qadariyah ni. Bila kudrah hamba yang bekas, yang pertama, hamba jadi Tuhan. Yang kedua, Tuhan jadi lemah. Kalau Tuhan jadi lemah, dah kafir. Ni. Atau pandai kata kafir lah. Memang tak terima kata kau dia tak kafir. Hak pesen ni lah. Hak banyak sekarang. Sebab Allah jadikan manusia ni bukan kosong. Bukan macam patung wayang kulit. Dengan bahawa dia hamba ni ada otak, ada kudrah, ada deria. Allah pun serah tugas kepada hamba yang menjadikan yang bekas. Perbuatan Allahnya mengada dia tiada pada ada je. Tiada hamba, Allah jadikan. Tiada otak, Allah jadikan. Tiada kudrah, Allah jadikan. Tiada deria, Allah jadikan. Itu je perbuatan Allah. Lepas tu memproseskan apa kemudian tu? Perbuatan hamba. Ada ni. Tapi memproses kemudian pun bukan lagi dia Tuhan. Sebab fikir dengan otak Tuhan jadikan. Gerak diam dengan tenaga kudrah Tuhan jadikan. Pada ni. Dia kata, ni lah akidah ahli sunnah. Hak sesat. Tapi mengaku ahli sunnah lah. Jadi kalau kita duk pegang ni, dia kata, tak ada pedah Tuhan letak otak, kudrah, deria pada hamba. Masa otak, kudrah, deria pada hamba tak bekas. Dia kata tak ada guna Tuhan jadikan. Tuhan jadikan ada hikmah di belakang. Tapi kenapa Tuhan jadikan setakat tu sahaja? Kemudian tu semua laku perbuatan Allah. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang esa pada zat, sifat dan perbuatan. Yang duk korek-korek lah. Ini puak yang nak korek dengan akal. Tapi puak ni asalnya tak mau pakai akal. Nak pakai Quran hadis je dia kata. Tapi Quran hadis boleh pakai akal sesat dia juga. Siapa kepada persoalan ni, dia pakai akal mentah-mentah. Ialah akal yang sesat. Tapi dikatakan dialah ahli sunnah. Yakinnya, kita akan berjumpa lepas dia mati. Kalau nak cakap gitu, orang kafir pun boleh cakap gitu. Cuma cakap orang kafir. Kita akan berjumpa lepas dia mati. Orang kafir pun dia yakin kot dia betul. Nak cerita yakin dia betul, kita akan jumpa lepas dia. Jumpa lah. Dan macam mana? Kita yakin akidah yang kita nak belajar ni akidah ahli sunnah jamaah. Yang kita yakin, hak nampak yakin itu akidah yang sesat.
Sedap kita akan berjumpa lepas dia mati. Confident. Tapi kalau orang yang nilam molek, tak akan turut orang yang nampak sombong dianya. Tak sedar turut lah. Tak ada pergi ke mananya. Nyata satu akidah yang sesat. Akhirnya mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan berarti berpegang Allah lemah. Setengah ulama kata kafir, tak kafir tak boleh terima. Sebab apa? Sebab berpegang Allah lemah. Bermula i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang betul, i'tiqad ahli al-haqqi, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya Allah Ta'ala itu menjadikan ia Allah Ta'ala bagi sekalian hambanya. Allah menjadi akan kudrah ni, tenaga ni, apa? Reng energi. Akan kudrah hadisah lah di sininya, kudrah yang baru. Menjadi bagi segala hamba akan kudrah atas sekalian perbuatan mereka itu, perbuatan sekalian hamba yang ikhtiariyah, yang dibangsakan kepada pilihan hamba, menyertai ia Allah Ta'ala akan perbuatan mereka itu, dan antara bekah padanya pada kudrah hamba. Hanya sesungguhnya bekah itu iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sendirinya keesaannya. Sendirinya keesaan lah. Menyertai macam mana? Sekarang ni perbuatan mereka itu ikhtiariyah, perbuatan yang bangsa pilihan. Kebanyakan perbuatan kita perbuatan yang ikhtiariyah. Dia ada satu lagi dia panggil perbuatan ittirariyah. Ittirariyah ni yang tak ada pilihan kita. Mana? Berlakunya jatuh, bukan pilihan kita. Berlakunya tersepak, bukan pilihan kita. Itu sepakat. Kalau Dariyah pun kata perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba langsung. Hak ittirariyah. Mana ittirariyah? Kita contoh mudah, orang OKU. Orang OKU tu kan hak Parkinson ke, yang dia bergerak tu. Adakah dia memilih untuk bergerak? Tidak. Maka tu sepakat. Qadariyah pun sama juga, perbuatan Allah, bukan perbuatan kudrah hamba. Baik, itu bukan ikhtiariyah, itu ittirariyah. Hak banyak berlaku pada kita ni, hak berlaku di kita ni kan, semuanya kita memilih ikhtiariyah pada zahir. Hakikinya ittirariyah belaka. Hakikinya ittirariyah belaka. Ikhtiariyah ni pada zahir hamba memilih. Pada zahir hamba memilih. Menyertai Allah Ta'ala akan perbuatan hamba, dan antara bekas padanya pada kudrah perbuatan hamba. Hanya senyawi bekas itu iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sendirinya keesaannya. Menyertai macam mana? Iyalah bila kita ada kudrah, kita bergerak. Menyertainya macam mana? Apa yang berlaku itulah perbuatan Allah. Jadi macam menyertai ni macam sekali. Bukan sekali dengan bahawa capur, bukan. Menyertai perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Sebab di hamba ada kudrah. Menyertai macam mana? Saat hamba bergerak daripada tenaga hamba, itulah perbuatan Allah. Dipanggil menyertai ni jangan kita faham. Menyertai ni sekali jalan. Perbuatan hamba, perbuatan Allah sama-sama wibekah. Tidak. Hanya menyertai macam mana? Hanya menyertai pada zahirnya gerak diam tu hamba buat. Pada hakikinya yang berlaku di saat tu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyertai. Macam mana? Perbuatan hamba yang hamba ada tenaga kan? Maka menyertai perbuatan hamba dengan perbuatan Allah. Jangan faham capur di sana. Jangan faham capur.
Kalau menyertai faham capu kok, jadi kok lain jadinya. Ni. Jelas kan? Dan hanya sesungguhnya berkah itu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala pada hal sendirinya, keesaan Allah. Bukan gerak dia usaha tu sahaja. Bukan kata beri bekah di hujung tu saja perbuatan Allah. Beri bekah pada gerak diam tu pun perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak faham molek sini, masa gerak diam tu perbuatan hamba. Bersekali dengan perbuatan Allah. Di hujung tu barulah Allah menjadi dengan keesaan. Salah itu. Sekarang ni Allah menjadikan bukan hak di hujung tu. Gerak diam tu sendiri Allah yang menjadikan. Tapi menyertai dengan kudrah hamba. Menyertai ini pada zahir je. Menyertai ini muqaranah dia panggil. Menyertai ini pada zahir sahaja. Muqaranah kudrati abdi bil maqdur. Menyertai kudrah hamba dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyertai ia kudrah hamba akan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyertai bukan faham, menyertai ini serta. Bergeraknya usaha hamba datang daripada kudrah hamba, campur dengan kudrah Allah. Tidak. Padahal sendirinya dengan keesaan Allah. Cuma pada zahirnya Allah jadikan bergerak tu ketika kita menggerakkan usaha kita dengan kudrah tenaga yang ada pada kita. Mana apa ni? Menyertai ini pada zahir bukan menyertai hakiki ni. Menyertai hakiki kok. Jadi kan muttasil lah pulaknya. Menyertai hakiki macam mana? Pada zahir lah. Ni akak sebelah, ni akak sebelah. Memang menyertai lah tu. Sebelah akak tak gerak. Sebelah akak tak gerak. Sama-sama akak. Baru gerak. Tu menyertai yang hakiki. Jangan menyertai ni kudrah hamba, perbuatan Allah diserta. Tidak. Pada zahir sahaja Allah menggerakkan perbuatan hamba. Hamba mana? Hamba yang ada kudrah. Itu pun pada adah sahaja Allah boleh menggerakkan perbuatan hamba walaupun di hamba tak ada kudrah sekalipun. Tiba-tiba hamba ni terlantar, lesu dah, tak bermaya, tiba-tiba boleh bangun. Kita kata luar biasa dah lah, masuk atu dah lagi. Dah lah, dia terlantar. Dia terlantar, semuanya orang tolong buat belaka. Tiba-tiba bangun, jalan, cakap, gagah. Itu menyertai perbuatan jin dah dengan perbuatan Allah. Dah perbuatan hamba tak ada dah, sebab perbuatan hamba tak ada. Mana ada kudrah? Dia terlantar lah mana dah. Tinggal kulit, tinggal tulang dah, tunggu masa nak mati je. Tiba-tiba bangun. Situ menyertai kudrah jin lah pulaknya dengan perbuatan Allah. Kan kita kata masuk atu kan. Gitulah. Bukan kudrah hamba. Sebab hamba sebenarnya di sini bukan hanya manusia. Hamba ni merangkumi manusia, jin, malaikat, masuk hamba belakalah. Jadi kalaulah dia terlantar kudrah manusia ni tak ada, tapi boleh bergerak, tu menyertai kudrah jin dengan kudrah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan faham menyertai kamutasi pula. Kamutasi ni bekerjasama, bukan. Sebab Allah menjadikan padahal sendirinya keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula kudrah itu, kudrah hamba tu, diperoleh akan perbuatan yang ikhtiar padanya pada hamba. Dan bermula-mula kudrah itu diperolehkan perbuatan ikhtiar padanya pada hamba. Bukannya dengan dia, dengan kudrah hamba. Bukan diperoleh akan perbuatan ikhtiar tu dengan dia, dengan kudrah hamba. Bermula kudrah itu, kudrah hamba, diperoleh akan perbuatan ikhtiar padanya pada hamba. Perbuatan ikhtiar pada hamba. Boleh buatlah apa yang hamba pilih nak buat. Bukannya
bukan diperoleh akan perbuatan ikhtiar itu dengan kudrah hamba. Bukan perbuatan Allah semata. Tapi pada zahirnya, macam mana kita boleh buat perbuatan yang ikhtiar yang kita pilih? Kita pilih, kita buat. Dengan kudrah hamba itulah yang kita pilih, kita buat. Kita pilih, kita buat. Kita boleh buat tu mari mana? Pada zahirnya, mari daripada kudrah hamba. Sebab hamba bertenaga. Bukan diperoleh akan perbuatan ikhtiar tu dengan kudrah hamba. Bukan. Allah juga yang menjadikan gerak dia hamba. Mana? Seperti api dengan dibangsakan pada menghanguskan. Gitu je lah. Api menghanguskan. Bila jadi hangus, saat api bersentuh dengan umpama kertas yang kering, maka menghanguskan. Maka diperolehkan hangus adalah dengan kekuatan yang ada pada api. Tapi bukan dengan kekuatan pada api. Itu hakikinya. Tetap perbuatan Allah. Sekarang ni diperoleh perbuatan hamba ni dengan ada kudrah hamba lah. Baru boleh gerak dia yang berusaha. Tapi bukannya diperoleh perbuatan hamba yang ikhtiar tu dengan kudrah hamba. Bukan. Tetap balik kepada keesaan Allah pada perbuatan. Sebagai contoh, seperti api dengan dibangsakan pada menghanguskan. Kita akan kata api menghanguskan. Sebab apa? Pada zahir dia itulah. Sebab di api Allah letak kuah, kekuatan panas di api. Bila ada kekuatan panas di api, maka api itu bersentuh dengan kertas yang kering, maka api pun menghanguskan. Kita pun nisbah menghanguskan kepada api. Sebab apa? Sebab di api ada kekuatan panas. Tapi hakikinya menghanguskan, bukan dengan kekuatan panas di api. Hakikinya perbuatan Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Jadi mana pun dibangsakan, disandarkan perbuatan hamba kerana hamba ada kudrah. Dibangsakan, disandarkan hangus pada api kerana di api ada kekuatan panas. Dibangsakan, disandarkan putus kepada pisau kerana di pisau ada kekuatan tajam. Tapi saat gerak diam perbuatan hamba, tetap perbuatan Allah bukan dengan kudrah hamba. Saat hangus, tetap perbuatan Allah bukan kekuatan panas di api. Saat putus, tetap perbuatan Allah bukan kekuatan tajam di pisau. Ini hak akidah yang sahih, akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah terpesongnya macam mana? Qadariyah, kudrah hamba yang bekas. Puak tabaiyun pulaknya, panah di api yang menghanguskan, tajam di pisau yang memutuskan. Itu akidah yang khilaf pada kafir atau khilaf pada kafir. Walaupun pandangan muktamad menghukumkan tak kafir, tapi pandangan menghukum kafir tak terima. Mesti kafir gitu. Dah, hamba bekas. Panah di api menghanguskan, tajam di pisau memutuskan. Lemah Tuhan seumpama tu. Tu ada sama je tu. Tapi hak qadariyah ni hanya berkait dengan kudrah pada hamba. Adapun kekuatan panas di api, kekuatan tajam di pisau, kekuatan yang ada pada nasi, pada obat, kekuatan yang ada pada segala-gala yang ada pada makhluk ni, kekuatan pada air, dia boleh menyejukkan. Kesemua tu tetap balik kepada perbuatan Allah. Tapi golongan yang tabaiyun ni digigitulah qadariyah, hanya kudrah di hamba. Hak kekuatan dia yang lain ni itu puak tabaiyun. Tapi di pesen dia sama je dengan qadariyah. Cuma qadariyah kudrah pada hamba juga. Hak kuah-kuah kekuatan pada api pisau ni puak tabaiyun. Puak yang pegang pada tabiat. Adapun hak kafir ijma' ulama macam mana? Kudrah di hamba bekas, kudrah tu bukan Tuhan jadikan. Pisau api menghanguskan secara semula jadi, api pisau memutuskan cuma jadi, bukan datang dari kekuatan panas yang Tuhan jadikan di api, kekuatan tajam yang jadi pisau. Itu kafir ijma' ulama, atau dipanggil munfasil pada perbuatan. Hak qadariyah dengan tabaiyun hak kata kekuatan panas di api yang Tuhan jadikan menghanguskan, itu muttasil pada perbuatan. Dulu bicara hak wahdaniyah. Ini perincian hak kata fardu ain ni.
Biar jelas molek. Manakah akidah yang sahih, manakah akidah yang terpesong. Selesailah berkaitan dengan dalil bagi sifat yang keenam, sifat wahdaniyah. Tapi dalil itu panjang lebar. Dalil panjang lebar fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah, dia tetap balik semula kepada fardu ain ketika menghuraikan, memperincikan wahdaniyah, menghuraikan, memperincikan sifat kudrah terdahulu. Dalil perinci fardu kifayah, tapi dalil perinci tak lagi daripada perincian sifat wahdaniyah, perincian sifat kudrah, hak ianya adalah fardu ain. Wa amma burhanu wujub ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati fali annahu law intafa syai'un minha lama wujida syai'un minal hawadith. Hak ni mudah ni, dalil qudrah, iradah, ilmu hayah. Kalau tidak bersifat dengan empat sifat ni, tak ada makhluk. Ni tak ada sifat wahdah, tak ada makhluk juga. Tu perincian tu. Kalau tidak bersifat qudrah, iradah, ilmu hayah, tak ada lah sesuatu daripada yang baru ni, tak ada lah makhluk. Tu kita nampak lalu dah. Ada ni. Hak terdahulunya tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, tak ada makhluk juga. Jadi maknanya dalil wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayah, dalil yang sama. Tapi dia tak samakan. Dalil wahdaniyah diperasingkan, diperinci panjang hak dalil wahdaniyah. Hak dalil qudrah, iradah, ilmu hayah ni tak panjang mana di bawah tu. Sebab apa? Kalau kira dalil yang sama je lah. Dalil wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayah, dalil yang sama. Ada alam makhluk ini menjadi dalil. Allah Ta'ala esa pada zat, sifat dan perbuatan menjadi dalil Allah bersifat dengan qudrah, iradah, ilmu dan hayah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.